أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah, bersama kita berkumpul sekali lagi pada malam 3 Rajab 1444 Hijrah ini untuk bersama kita meneruskan pembacaan kita daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, peringatan berkenaan dengan kematian dan juga hari akhirat. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dan subhanahu wa taala, pada pembacaan kita lepas kita sudah membacakan beberapa hadis berkaitan tentang kubur itu ataupun tanah itu setiap hari akan berkata-kata, akan memberi nasihat, memberikan peringatan kepada kita yang masih lagi hidup di atas muka bumi Allah ini untuk sentiasa bersedia, sentiasa ingat bahawa dari tanah kita dijadikan dan kepada tanah kita akan dikembalikan. Kan itulah hakikat yang perlu kita sedar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari apabila kita menjejakkan kaki di atas muka bumi Allah ini, walaupun kita tidak berpijak secara langsung, maksudnya bukanlah kita buka kasut pijak tanah tu, kadang-kadang kita dari rumah tu terus pakai kasut naik kereta, bergeraklah ke mana-mana. Senang cakap, jarang-jaranglah kita nak jejakkan betul-betul kaki kita atas tanah. Tapi dalam erti kata yang lain, maksudnya dalam maksud di situ adalah kita tetap berjalan dan bergerak atas tanah. Bukannya kita terbang berjalan di awang-awangan ke ataupun, dan kita tetap berpijak di bumi ini, sama ada atas tar ke atas rumput ke pakai kasut ke, di bumi inilah, bumi yang sama ini jugalah yang akan kita masuk ke dalamnya. Kan cuma bumi yang mana satu, yang tu akan tengoklah nanti di manakah pengakhiran kita, bagaimanakah pengakhiran kita nanti, di manakah kita akan dikebumikan. Jadi bermaksud untuk kita hadirkan rasa tadarru', takhasyuk kita dalam kehidupan kita ini, kena sentiasa tunduk ke bumi lah. Kan Nabi pun selalu pesan, berjalan pun selalu menundukkan pandangan, tunduk ke bumi. Dan berarti kata kita rendahkan hati kita. Bila tenung tanah tu, kena ingat, kat sinilah nanti aku akan dikembalikan. Untuk menghilangkan rasa sombong, rasa bongkak, rasa lalai kita kepada dunia, sekali-sekala kita tunduk ke bumi, kita tengoklah asal usul kejadian kita, dan di situlah kita akan dikembalikan. Baik, jadi pada hari ini kita akan menyambung pada bab majaa fi dhaghtil qabri ala sahibihi wa in kana salihan. Bab yang menyatakan tentang himpitan kubur kepada penghuninya walaupun dia di kalangan orang yang saleh. Baik, hadis riwayat An-Nasa'i an Abdullah bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadzal ladzi tahriku lahu 'arsyur rahman wa futihat lahu abwabas sama' wa syahidahu 70,000
minal malaikah laqad dhamma dhammatan thumma furija anhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Imam An-Nasa'i meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah keadaannya apabila bergegarnya arasy Allah Subhanahu wa taala, apabila bergegarnya arasy Ar-Rahman dan dibukakan pintu langit, dan disaksikan pada saat bergegarnya arasy Allah dan dibukakan pintu langit itu seramai 70 alfan 70,000 malaikat. Dan pada ketika itulah dihimpitkan satu himpitan kubur ke atasnya dan kemudian dilepaskan. Maka berkata Abu Abdurrahman An-Nasa'i, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Baik, dalam hadis yang lain yang menguatkan hadis ini, hadis sahih riwayat An-Nasa'i, bernombor 2500 dalam kitab Sunan An-Nasa'i, daripada hadis Syu'bah bin Al-Hajjaj bi isnadihi ila Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil qabri dhaghtatun law naja minha ahadun la naja minha Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada kubur itu ada satu himpitan. Kalaulah ada di kalangan kamu ini ataupun di kalangan manusia ini yang dapat selamat daripada himpitan kubur itu, sudah pastilah Sa'ad bin Mu'adz lah orang yang pertama sekali ataupun yang paling utama sekali untuk tidak menerima himpitan kubur itu. Ya, hadisnya juga hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban. Baik. Wa dzakara Hanan bin As-Sari haddatsana Muhammad bin Fudail an abihi an ibn Abi Mulaikah qala ma ujira min dhaghtil qabri ahadun. Berkata daripada Ibnu Abi Mulaikah bahawa tidak akan terlepas ataupun tidak akan selamat seseorang pun daripada himpitan kubur, juga tidak termasuklah padanya Sa'ad bin Mu'adz, walaupun alladhi mandilu min manadilihi khairu minad dunya wa ma fiha, walaupun sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz ini, ya, dalam banyak-banyak sapu tangan Mu'adz bin Jabal ini pun sebaik-baik yang ada di dunia dan seisinya. Nanti kita akan tengok apa kaitan sapu tangan ni dengan kewafatan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Daripada hadis yang lain, haddatsana Abdah bin Ubaidillah bin Umar an Nafi' qala wa laqad ballaghani annahu shahida janazatan Sa'ad bin Mu'adz 70,000 malak. Daripada Ubaidillah bin Umar an Nafi' berkata, telah disampaikan kepada aku sesungguhnya apabila syahidnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu disaksikan kematiannya itu seramai 70,000 malaikat. Lam yanzilu ila al-atqa, dan 70,000 malaikat itu tidak turun ke bumi, cuma dia menggegarkan arasy tu, menggegarkan arasy Allah tu sebanyak 70,000 malaikat apabila Sa'ad bin Mu'adz ini meninggal dunia. Walaqad ballaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disampaikan kepada aku bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad dhamma sahibukum fil qabri dhammatun, dan telah dihimpitkan saudara kamu ini dengan himpitan kubur dengan satu himpitan. Wa kharaja Ali bin Ma'bad fi kitab at-ta'ah wal ma'siyah, daripada Ali bin Ma'bad daripada kitabnya at-ta'ah wal ma'siyah, an Nafi' qala ataina Safiyah binti Abi Ubaid imra'atun Abdullah bin Umar wa hiya faz'ah. Satu ketika Safiyah binti Abi Ubaid, isteri kepada Abdullah bin Umar, pada ketika itu dia sedang berduka cita, sedang menangis. Faqulna ma sya'nuka, maka kami pun datang bertanya kepada isteri Abdullah bin Umar ni, kenapa kamu menangis?
qalat ji'tu min 'indi ba'du nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku datang daripada kumpulan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddatsani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikhabarkan kepada aku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kuntu la ara anna ahadan law u'fiya min 'adzabil qabri, sekiranya aku ini dapat memerhatikan dan dapat dimaafkan daripada azab kubur itu, la'u'fiya minhu Sa'ad bin Mu'adz, sudah pasti Sa'ad bin Mu'adz itulah orang yang selayaknya diberikan kelonggaran agar kuburnya tidak dihimpitkan. Tetapi kubur Sa'ad bin Mu'adz juga dihimpitkan dengan satu himpitan. Baik, jadi beberapa hadis ini kalau kita tengok kan ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5 hadis ini menceritakan tentang keadaan kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Digambarkan kat sini apabila wafatnya ataupun meninggal dunia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala dan disaksikan kematiannya itu seramai 70,000 malaikat. Kan, dan malaikat itu semua bergegar arasy, membuktikan bahawa 70 malaikat itu dinyatakan dalam hadis yang sahih tadi, wa futihat lahu abwabas sama, dibukakan pintu langit itu untuk menerima roh ataupun kedatangan Sa'ad bin Mu'adz ke langit. Jadi 70,000 malaikat ini bergembira dengan kematian Sa'ad bin Mu'adz. Dia bukannya meratapi kematian. Sebab apa? Bila seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu telah meninggal dunia, bermasuk rohnya, roh-roh orang mukmin ini, dah kita bacakan hadis sebelum ni, roh-roh orang mukmin akan diangkat ke langit dan para malaikat akan menerimanya, akan menyambutnya dengan kegembiraan kalau roh-roh itu di kalangan orang-orang mukmin. Tapi kalau roh di kalangan orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, maka tidak akan diterima, bahkan akan dicampak semula ke bumi, tidak diterima di langit Allah Subhanahu wa taala. Tapi berlainan dengan roh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, apabila dicabut sahaja nyawa Sa'ad bin Mu'adz, maka bergegar arasy itu nak disambut oleh 70,000 malaikat. Walaupun begitu, di sini kita melihat bahawa kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz, bila dia meninggal dunia, maksudnya 70,000 malaikat itu nak menyambutnya. 70,000. Kita ni tuan-tuan kalau buat kenduri, kan berapa orang boleh hadir kenduri kita, ataupun majlis-majlis keramaian lah, apa-apa majlis sekalipun, banyak mana yang kita boleh dapat ramai sebanyak 70,000 malaikat yang menyambut kita. Kan, melainkan hari itulah Harimau Malaya, kan, lawan bola Vietnam ke mana tu, penuhlah stadium tu sikit, kan, gambarannya lebih kurang macam tu, tapi takkan samalah, kan. Tapi 70,000 malaikat ini menyambut roh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Tetapi walaupun kemuliaan itu ada pada Sa'ad bin Mu'adz, dia tidak dapat terlepas daripada himpitan kubur. Kan, dalam hadis lain berkaitan, kalaulah ada keringanan atau ada perlepasan daripada himpatan kubur ini, sudah pasti Sa'ad bin Mu'adz adalah orang yang pertama tidak dihimpit kubur di atas kemuliaannya. Sebab apa? Nabi memberikan satu kelebihan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Satu ketika Nabi ni menerima hadiah daripada seseorang, hadiah jubah berpakaian sutera, jubah daripada kain sutera. Kan, kita pun tahu sutera ni haram dipakai oleh lelaki, kan, dan Nabi menerimalah hadiah tu. Mungkin hadiah tu dari pihak orang lain lah, kan. Jadi bila Nabi menerima pakaian daripada sutera ni, sahabat-sahabat Nabi pun macam kagum lah. Bestnya Nabi dapat hadiah pakaian daripada sutera. Maksudnya bila pakaian dari sutera ni pakaian yang paling cantik, paling mahal, paling berkualiti lah, kan. Tapi Nabi tak memakainya lah, Nabi hanya menerima sebagai hadiah sahaja. Tapi nak digambarkan kat situ, sahabat Nabi ni macam kagum ataupun macam orang cakap excited. Kain sutera ni macam sesuatu yang berharga pada kita. Siapa yang dapat kain sutera ni memang kain paling mahal lah, paling berkualiti lah. Jadi Nabi nampak excitednya sahabat ni, maka Nabi pun bagi jawapan, kalau kamu rasa ni kain sutera ni paling bagus, ianya tidak akan menyamai sehelai tisu ataupun sehelai sapu tangan
yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu yang akan dipakainya semasa di dalam syurga. Kan, maksudnya bila sebut sapu tangan, sapu tangan ni biasanya guna untuk apa? Mungkin untuk lap peluh, mungkin untuk lap hingus contoh, ataupun lap kotoran dan sebagainya. Maksudnya sapu tangan ni bukanlah digunakan untuk satu benda yang cantik pun berbanding dengan kain sutera tadi. Kain sutera ni mungkin kalau orang pakai untuk bermegah, untuk kemewahan, untuk bagi ke majlis dan majlis ini. Ini sapu tangannya, tapi sapu tangan itu dinisbahkan kepada pemiliknya, itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, lebih mulia daripada pakaian yang akan dipakaikan oleh kamu semasa di syurga. Di situlah antara kelebihan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi kenapakah Nabi SAW ataupun di antara sahabat-sahabat yang lain ini, Sa'ad bin Mu'adz ni antara sahabat yang diberikan pujian ataupun ada kelebihannya di sisi Allah dan di sisi Nabi SAW. Antaranya bahawa Sa'ad bin Mu'adz, tuan-tuan, dia memeluk agama Islam tak lama pun. Dia memeluk agama Islam ketika mana Mus'ab bin Umair, selepas perjanjian Aqabah yang pertama, Mus'ab bin Umair diutuskan oleh Nabi untuk menjadi pendakwah, untuk menyampaikan agama Islam lebih awal di bumi Madinah. Sebelum Nabi berhijrah, Nabi hantar Mus'ab bin Umair dulu, tolong dakwahkan penduduk Madinah ni, beritahu mereka tentang Islam dan sebagainya. Jadi Mus'ab bin Umair masuk ke satu perkampungan yang pada ketika itu ketuanya adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Jadi bila Mus'ab ni berdakwah, Sa'ad bin Mu'adz ni macam abang long kawasan lah kan. So dia macam tak puas hati lah, ni siapa ni masuk kawasan aku ni, tak jumpa abang long ni kan. So dia suruh orang dia, tolong pergi jumpa dia, bunuh dia. Kan, Usaid, nama pembantu dia tu Usaid. Usaid pun pergi, ingat nak bunuh lah Mus'ab bin Umair ni. Tapi bila nak bunuh, bila Mus'ab membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dilembutkan hati Usaid ini, dan tidak semena-mena Usaid pun mengucap 2 kalimah syahadah, menerima Islam yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Maka Usaid pun balik kepada Sa'ad bin Mu'adz, wahai Sa'ad, Mus'ab ni dah menghina keluarga kau, dia tak cakap benda tak elok kepada kau pergi sendirilah bunuh dia. Kan, maka Sa'ad bin Mu'adz pun pergi ke jumpa Mus'ab. Tapi bila tengok Mus'ab, baik je orangnya, tak ada pun dia cakap buruk-buruk. Rupanya Usaid ni nak mempermainkan Sa'ad ni, supaya Sa'ad kau pergi sendiri, kau cakap bahawa Mus'ab ni bukan orang jahat pun, orang baik. Dan samalah juga bila dibacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam petikan surah Az-Zukhruf, maka Sa'ad bin Mu'adz pun memeluk Islam pada ketika itu pada umurnya 31 tahun. Kan? Jadi Sa'ad bin Mu'adz memeluk Islam pada ketika umurnya 31 tahun. Dan kematian Sa'ad bin Mu'adz ini selepas peperangan Khandaq. Pada peperangan Khandaq ni berlaku semasa tahun ke-5 Hijrah, pada usianya 36 tahun. Pada usianya 37 tahun. Jadi bermaksud, tuan-tuan, keislaman Sa'ad bin Mu'adz ni tak lama, 6 tahun sahaja. Kan, 6 tahun daripada dia menerima Islam dari tangan Mus'ab bin Umair sampailah dia tercedera dalam peperangan Khandaq. Dalam tempoh 6 tahun itu, tetapi kedudukannya sangat tinggi di sisi Nabi dan juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimuliakan di kalangan malaikat di langit sana. Jadi tuan-tuan bayangkan, 6 tahun itu digunakan semaksimum mungkin oleh Sa'ad bin Mu'adz, yang kita pun tahu kalau dibandingkan dengan iman kita tak terbandinglah. Tapi nak berikan contoh bahawa tempoh 6 tahun itu boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi kita ni, tuan-tuan, hidup 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Apakah sumbangan kita kepada agama Islam? Apakah sumbangan kita kepada masyarakat? Dengan umur yang Allah bagi kepada kita, umur yang panjang, sihat, kuat tubuh badan, tapi adakah sekadar kita relax-relax, duduk senang-senang selesa untuk diri sendiri, ataupun ada usaha kita membantu orang lain dalam dakwah Islamiah, dalam masyarakat kita terutamanya. Baik, jadi di situlah kemuliaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu apabila dia cedera dalam peperangan Khandaq dan dibawa balik. Kemudian ada satu perhitungan, sebab Sa'ad bin Mu'adz ni ketua di kalangan Bani Quraizah. Jadi Bani Quraizah ni antara kelompok yang melanggar perjanjian atau piagam Madinah. So mereka telah ditawan
pada ketika itu Nabi tak nak jatuhkan hukuman apa-apa kepada Bani Quraidah, melainkan Sa'ad bin Mu'adh lah yang akan memberikan keputusan sama ada mereka ini nak dibunuh ataupun dibebaskan. Bila Sa'ad bin Mu'adh datang, dia tengok bahawa di kalangan mereka ini adalah orang-orang yang melanggar perjanjian, maka Sa'ad bin Mu'adh memberikan keputusan bahawa mereka ini perlu dipancung, kan, melainkan beberapa orang sahaja. Dan dengan keputusan itulah, selepas itu Nabi mengiktiraf Sa'ad bin Mu'adh ini sebagai orang yang bertanggungjawab memberikan keputusan tersebut, dan sebahagian besar pengkhianat Bani Quraidah dalam piagam Madinah ini telah dihukum pancung. Dan sebab itulah Sa'ad bin Mu'adh berada dalam keadaan yang sangat kritikal, setiap hari diziarahi oleh Nabi SAW, dan akhirnya wafatnya juga ataupun meninggal dunianya juga dapat mengucap 2 kalimah syahadat, aku bersaksikan bahawa engkaulah Rasulullah, dan kemudian dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi kehebatan Sa'ad bin Mu'adh ini sendiri tidak dapat membebaskan dia daripada himpitan kubur. Cuma bezanya himpitan kubur Sa'ad bin Mu'adh ni sekali kemudian dilepaskan atas kemuliaan yang ada pada Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu. Maksudnya tuan-tuan, kita tengok dari segi neraca iman kita, tak perlu dibandingkan dengan Nabi Muhammad, itu dah paling maksum, manusia yang paling mulia, dimuliakan oleh Allah SWT, dengan sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adh yang Islamnya hanya dalam tempoh 6 tahun, tapi dia tetap juga dikenakan himpitan kubur walaupun sekali. Kan? Jadi kita ni tuan-tuan, mafhum mukhalafahnya, apa yang kita faham, agak-agak nak lepas daripada himpitan kubur memang takkan lepas punya. Cuma doalah dengan Allah agar, ya Allah, janganlah himpit aku ni dihimpit dengan kuburku ini banyak kali. Kan? Itu antara doa tuan-tuan. Pasal tu kita biasa doa, ya Allah, jadikanlah kubur aku ini ataupun kubur orang-orang beriman itu raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman syurga. Janganlah engkau jadikan kubur aku ini atau kubur orang beriman ini hufratun min hufarin niran, salah satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Begitu juga kita doa, ya Allah, luaskanlah kubur aku ini, kan, luaskanlah kubur orang-orang beriman. Bila kita talqin, bila kita baca dan sebagainya, minta diluaskan kubur sejauh mata memandang, dengan neraca amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat serta kasih sayangnya. Jadi berdoalah selalu, ya, agar kita ini terlepas daripada seksa kubur dan juga himpitan kubur. Baik, hadis lain yang berkaitan. Wa kharaja aidan an Zadan anna Abi Umar qala lamma dufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatahu Zainab. Baik, Ibnu Abi Umar meriwayatkan apabila dikebumikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkebumikan anak perempuannya Zainab, jalasa 'ala al-qabri fatarbadda wajhi. Bila Nabi mengkebumikan Zainab binti Rasulullah, Nabi pun duduk dalam keadaan mukanya pucat lesi. Kan? Thumma sara anhu faqala lahu ashabi. Kemudian bila Nabi lihat macam tu, Nabi pun kembali kepada sahabat-sahabatnya. Maka sahabat-sahabat pun bertanya, wahai Nabi, tadi kami melihat wajah engkau pucat lesi dalam keadaan sangat ketakutan, kemudian engkau nampak ceria lepas tu. Kan, maksudnya masa kat kubur tu, selepas dikebumikan anak baginda Zainab tadi, Nabi macam sedih sampai pucat mukanya, takut lah kan. Kemudian Nabi gembira balik. Baik, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab pertanyaan itu oleh Nabi, zakartu ibnati wa dha'fiha, aku teringat anak perempuan aku ini dan juga kelemahannya, ataupun ialah kasihnya Nabi kepada anak ataupun kita sendiri tuan-tuan, kan. Kalau ditakdirkan kita ini akan kehilangan anak terlebih dahulu, kan biasanya orang meninggal mak ayah, kan, tapi ada juga di kalangan kita ni yang anaknya meninggal dulu, termasuklah Nabi ni. Jadi Zainab ni meninggal dulu daripada Nabi. Jadi Nabi pun tahulah, satu sebab anak perempuan dan satu lagi sebab anak Nabi. Kan Nabi pun sedih, Nabi pun takut, Nabi pun macam tak boleh nak selamatkan anak sendiri. Kan Nabi rasa pucat, rasa takut. Kan? Maka aku teringat anak aku ini yang lemah keadaannya.
wa adzabil qabri fada'autullah fafarrij anhu. Dan sudah pasti Zainab ini juga akan dikenakan himpitan kubur, akan dikenakan dengan azab kubur. Maka aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fafarrij anha, semoga dia dilepaskan daripada himpitan kubur itu. Wa ayyamallahu laqad dhammatun sami'aha ma bainal khafiqain. Maka Allah mendengar doa daripada Nabi SAW ini, maka dihimpitkan juga sekali kubur Zainab ini, kemudian dilepaskan atas barakah ataupun mukjizat daripada doa Nabi SAW. Maksudnya anak Nabi pun terkena juga dengan himpitan kubur. Baik. Wa kharaja aidan bi sanadihi an Ibrahim al-Ghanawi an rajulin qala kuntu 'inda Aisyah famartu janazatan sabi saghir fabakat. Satu ketika Ibrahim al-Ghanawi daripada seorang lelaki melihat Aisyah radhiyallahu anha. Lalu di hadapan Aisyah ini seorang jenazah lelaki, kanak-kanak lelaki. Kan, dan Aisyah menangis. Kan, bila nampak jenazah kanak lelaki, Aisyah pun menangis. Faqultu laha, dan berkata kepada Aisyah, ma yabkika ya ummul mukminin, apakah yang menyebabkan kau menangis wahai ummul mukminin? Faqalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, hadha sabi bakaitu lahu syafaqatan alaihi min dhammatil qabri. Aku menangis bagi pihak anak lelaki ini yang akan dikebumikan ini, agar dia dilepaskan daripada himpitan kubur. Maksudnya kat situ, kanak-kanak pun sebenarnya tidak lepas daripada himpitan kubur. Maknanya daripada kanak-kanak ke dewasa ke sahabat ke orang soleh ke orang baik macam mana pun, tetap akan dikenakan dengan himpitan kubur ini. Ya. Baik. Qultu wa hadzal khabar wa in kana mauqufan, ini adalah hadis mauquf daripada Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Dalam riwayat yang lain, Umar bin Shibbatun fi kitabil Madinah ala sukaniha salam, yang semoga penduduk Madinah juga diberikan kesejahteraan, fi dzakari wafati Fatimah binti Asad ummu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tentang kewafatan ataupun kisah pengkebumian jenazah Fatimah binti Asad. Siapa Fatimah binti Asad? Fatimah binti Asad adalah ibu kepada Ali bin Abi Thalib, ibu kepada Ja'far bin Abi Thalib. Baik. Berkata Anas, apabila meninggal dunia Fatimah binti Asad bin Hashim ummu Ali bin Abi Talib, dakhala alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun masuk, ya, menziarahi jenazah Fatimah binti Asad tadi, ya, ibu kepada Sayyidina Ali. Maksudnya mak saudara dia lah, kan? Sebab apa? Fatimah binti Asad ini adalah isteri kepada Ali bin Abi Talib. Jadi bila Nabi kehilangan bapaknya, tak sempat jumpa lah kan, bila kehilangan ibunya, kemudian kehilangan datuknya, Nabi dipelihara oleh Ali bin Abi Talib. Jadi secara tidak langsung bila Ali dipelihara oleh Abi Talib, bukan Ali, dipelihara oleh Abu Talib. Jadi secara tidak langsung Abu Talib isterinya adalah Fatimah binti Asad. Baik. Jadi secara tidak langsung itu bapa saudara Nabi Ali, Abu Talib ini dan juga Fatimah binti Asad makcik Nabi, merupakan penjaga Nabi lah, pengganti kepada ibu Nabi SAW. Baik. Bila Fatimah binti Asad ini meninggal dunia, maka Nabi pun berdiri ataupun duduk di sisi kepala Fatimah binti Asad ini, berkata, rahimakallah ya ummi, semoga Allah merahmati kau wahai ibuku. Kunti ummi ba'da ummi, sesungguhnya engkau ini adalah ibuku selepas ibuku, maksudnya pengganti kepada ibuku. Ya, Nabi dengan Aminah sempat selama lebih kurang berapa tahun saja, kemudian Fatimah binti Asad lah yang menjaganya. Kemudian tajawwa'ina wa tashba'ina, engkau sanggup berlapar untuk mengenyangkan aku. Wa ta'rina wa taksuna, kau sanggup tidak berpakaian untuk memberikan pakaian kepada aku.
wa tamna'ina nafsaka tayyibut ta'am, dan kau sanggup memberikan aku makanan-makanan yang baik untuk diri aku. Jadi Nabi memuji segala kelebihan dan kebaikan Fatimah binti Asad ni seumpama ibu dia sendiri, kan? Turidini bidzalika wajhillah wad daral akhirah, aku harapkan engkau selamat daripada apa yang telah kau berikan kepada aku ini, daripada mendapat redha Allah Subhanahu wa taala dan selamat di hari akhirat. Thumma amara an taghsilu thalathan, dan kemudian Nabi memerintahkan agar Fatimah ini dimandikan sebanyak 3 kali, disiram sebanyak 3 kali. Falamma balagha al-ma' alladhi fihi al-kafur, dan pada bahagian air yang telah dicampur dengan kapur, kapur baruh lah kan, yang menjadi wangi sikit tu, maka Nabi sendiri sabbakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dan Nabi sendiri yang menyiramkan ke atas jasad Fatimah binti Asad tadi. Thumma khala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qamisuhu, kerana Nabi menanggalkan jubahnya atau pakaian Nabi, wa albasaha iyyahu wa kaffanaha fawqahu, dan Nabi apabila dikafankan Fatimah itu, Nabi pun turut membukakan pakaiannya, Nabi meletakkan di bawah kafan Fatimah binti Asad dan dibalutkan sekali kain kafan itu dengan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memanggil sahabat Nabi yang Usamah bin Zaid dan juga Abu Ayyub Al-Ansari wa Umar bin Al-Khattab wa Ghulaman Aswad. Ya, Nabi panggil Usamah, Nabi panggil Abu Ayyub dan Umar bin Al-Khattab, dan seorang lagi lelaki yang berkulit hitam. Yahfiruna qabraha, dan menggali kubur Fatimah binti Asad ini. Falamma balagul lahad, dan bila sampai ke liang lahat, first gali kubur, dan bila di liang lahat tu Nabi sendiri yang korekkan liang lahat tersebut. Kemudian wa akhraja turabihi biyadi, Nabi keluarkan sendiri tanah-tanah daripada liang lahat itu untuk dimasukkan Fatimah binti Asad ini, dan Nabi sendiri membaringkan jasad Fatimah binti Asad ini di dalam kuburnya. Thumma qal, dan Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi yuhyi wa yumit, segala puji bagi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, dan sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Ighfir li ummi Fatimah binti Asad, ampunkanlah dosa-dosa untuk ibuku ini Fatimah binti Asad. Walaqinuha hujjataha wa wasi' 'alaiha mudkhalaha, ya, dan juga semoga dibersihkan, disucikan wajahnya ini ataupun jasadnya ini, dan wawasi' 'alaiha mudkhalaha, dan diperluaskan tempat masuknya atau kuburnya ini, bihaqqi nabiyikal wal anbiya, dengan hak kebenaran para nabi dan para nabi kan Muhammad dan para nabi yang lain, alladzina min qabli innaka arhamar rahimin, sesungguhnya engkaulah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kan, wa kabbir 'alaiha arba'an, dan Nabi bertakbir 4 kali, wa adkhalaha al-lahad wa huwa al-Abbas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi begitulah keadaannya Nabi memuliakan Fatimah binti Asad tadi. Dan bila sahabat bertanya, kenapa kau tanggalkan jubah pakaian kau wahai Nabi untuk diletakkan bersama kain kafan Fatimah binti Asad ini? Nabi memberitahu, aradtu alla tamassaha nar abada, aku berharap agar atas asbab pakaianku ini tubuhnya itu tidak akan disentuh oleh api neraka sampai bila-bila, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa aywasi' 'alaiha qabraha, dan agar diluaskan kuburnya itu. Baik, kerana apa? Ma'ufiya ahadun min dhaghtatil qabri, kerana tidak akan selamat daripada himpitan kubur ini illa Fatimah binti Asad, kecualilah Fatimah binti Asad. Maka bertanya lagi kepada Nabi, wahai Rasulullah, walal Qasim ibnaka, walaupun anak engkau Al-Qasim, ya, wala Ibrahim, termasuklah Ibrahim pun tak selamat daripada himpitan kubur. Ya, Nabi ada 2 orang anak lelaki, satu Al-Qasim, dalam meninggal masa kecil pun terkena himpitan kubur. Anak Nabi Ibrahim pun terkena himpitan kubur juga. Nabi maksudkan kat sini, wa kana asgharihim, walaupun kedua-duanya itu masih kecil. Apatah lagi tuan-tuan, kita ini yang banyak dosa, yang kita tak tahu adakah kita sempat bertaubat, sempat diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelakkan kita diseksa dalam kubur, dan juga agar kita terselamat daripada timbangan mizan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kan, kita takut dengan kelebihan
hadis-hadis Nabi ini, antaranya kelebihan yang ada pada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, kelebihan yang ada pada Fatimah binti Asad, ibu ibu saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yang juga akan terkena himpitan kubur walaupun sekali, termasuklah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini, kita nak cakap selamat 100%, kita pun tak tahu tuan-tuan bagaimanakah nasib kita nanti. Maka yang mampu yang kita buat semasa kita masih hidup ni adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang kita mampu, ya. Kita mampu berdoa agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, agar Allah luaskan kubur kita, agar Allah jauhkan kita daripada azab kubur dan juga azab api neraka. Apa satu kita lazimkan setiap kali selepas kita selesai baca tayat akhir itu tuan-tuan, innaka hamidum majid, tambahkan dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada-Mu ya Allah, daripada ditimpakan dengan azab kubur ataupun azab api neraka, dan juga daripada fitnah Masih ad-Dajjal, ya, ad-Dajjal, dan juga fitnah kehidupan semasa aku hidup dan juga fitnah selepas kematian nanti ya Allah. Itulah doa yang kita sentiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak doa-doa yang lain yang kita minta kepada Allah agar dimatikan kita dengan husnul khatimah dan diluaskan kubur kita, sebagaimana kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita, dan doa-doa yang kita biasa doakan semasa dalam tahlil, semasa dalam solat jenazah, ya, antara wawasi' qabraha, ya, diluaskan kuburnya dan jadikan kuburnya itu daripada salah satu taman daripada syurga dan bukan salah satu lubang daripada lubang api neraka. Jadi cukup sekarang itu perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan. Semoga ada manfaatnya yang dapat kita ambil iktibar. Teruskanlah berdoa kerana himpitan kubur itu pasti kita akan alaminya, dan kesakitannya tidak dapat nak dibayangkan. Kalau kita di dunia ini pun tuan-tuan, kita tersepit, pintu pun dah menangis, tersepit, kaki pun dah macam-macam air mata yang keluar, apatah lagi na'udzubillah daripada kita terkena himpitan kubur. Moga-moga ada rahmat dan kasih Allah dan dapat melepaskan kita pada azab kubur nanti insya-Allah. Maka saya mohon ampun amat bahasa terkasar kata, kerana segala kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.